Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi 4 Disember 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. Kabinet Kerajaan Perpaduan mulakan tugas rasmi esok. Pengecilan saiz kabinet selaras keperluan pentadbiran negara. Kabinet Kerajaan Perpaduan akan memulakan tugas secara rasmi dengan menghadiri mesyuarat khas Jemaah Menteri yang pertama dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Selain menghadiri mesyuarat khas yang menetapkan peraturan baru, 2 timbalan Perdana Menteri dan beberapa jemaah menteri dijadual mengimbaskan perakan waktu clock in di kementerian masing-masing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dijangka mengadakan sesi clock-in sekitar 8 pagi dan menghadiri majlis sambutan selamat datang sebagai menteri selepas mesyuarat khas itu pada 10 pagi. Sementara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi akan mengimbaskan perakan waktu tugas menteri pada 8.30 pagi di bangunan kementerian dan dijangka clock in di Pejabat Perdana Menteri pada 12.30 hari. Bagi barisan menteri pula, Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil dijadual mengimbaskan perakan waktu dan penyerahan nota serah tugas pada 11 pagi diikuti sidang media selepas sesi taklimat kementerian itu pada 12.30 tengah hari. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa akan mengimbaskan perakan waktu pada 8.30 pagi disusuli sesi taklimat di kementerian berkenaan sebelum menghadiri mesyuarat khas itu. Turut mengadakan sesi merakam waktu tugas sebagai menteri bagi hari pertama pada 8.30 pagi ialah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Sains dan Teknologi Chang Lee Kang dan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad. Kerjasama erat antara kerajaan dan penjawat awam penting dan perlu diperkukuh dalam usaha memastikan kelancaran pentadbiran negara. Penganalisis politik dari Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob berkata ia menggambarkan budaya politik yang matang serta keutamaan untuk berkhidmat kepada rakyat. Sistem berkecuali yang diamalkan walaupun berlakunya pertukaran kerajaan menunjukkan kaki tangan awam benar-benar ikhlas dan jujur berkhidmat demi negara. Sebenarnya kita lihat bagaimana profesionalnya kaki tangan awam apabila berlakunya pertukaran kerajaan daripada tahun 2018 hinggalah hari ini. Mereka sangat profesional dan mereka melihat bahawa pegang janji kepada tugas perkhidmatan awam itu perlu diteruskan walaupun berlakunya peralihan kerajaan. Jelas beliau, iltizam politik dalam diri setiap pemimpin menggambarkan satu keinginan dan keupayaan untuk berkhidmat dengan kadar segera demi kesejahteraan rakyat. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Bicara Naratif di Angkasa Puri Kota Media. Kuala Lumpur menerusi Kerajaan Perpaduan sedia memperkukuh kerjasama dua hala yang sedia terjalin dengan Bangkok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan demikian bagi menyambut pelawaan rakan sejawatan dari Thailand iaitu Prayut Chan-o-cha. Hasrat untuk memperkukuh hubungan dinyatakan Chan-o-cha menerusi surat yang dikirim kepada Datuk Seri Anwar. Dalam reaksinya, Perdana Menteri menyatakan kesediaan Malaysia untuk berbuat demikian. Datuk Seri Anwar turut berterima kasih atas ucapan tahniah yang disampaikan Chan-o-cha sempena pelantikannya sebagai Perdana Menteri ke-10.
Pengaruh besar Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di pentas antarabangsa mampu menarik lebih banyak pelabur asing ke Malaysia. Pernah diiktiraf sebagai Menteri Kewangan terbaik Asia, pelantikan beliau sekali lagi menerajui Kementerian Kewangan pasti memberi impak positif kepada ekonomi negara. Kesan segera dapat dilihat menerusi prestasi Bursa Malaysia susulan pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Apa yang kita boleh lihat secara langsung ialah apabila pasaran Bursa Malaysia dibuka, kita boleh melihat impaknya kepada sentimen pasaran Bursa Malaysia jika pasaran berjaya untuk melepasi dan juga berada di atas aras 1,500 mata dan seterusnya pada waktu hadapan dapat melepasi aras 1,900 mata. Ini adalah satu petunjuk yang sangat baik untuk ekonomi Malaysia. Pengalaman luas beliau sebagai Menteri Keuangan pada era 90-an juga dilihat mampu membantu merangsang pemulihan ekonomi negara. Datuk Seri Anwar menerajui Kementerian Keuangan pada tahun 1991 sehingga 1998. Bukti jelas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sangat serius dalam memperkukuh pentadbiran Islam Persekutuan. Portfolio yang dipisahkan dari Jabatan Perdana Menteri kini berdiri sendiri sebagai Kementerian Agama. Menurut Pensyarah Pusat Komunikasi dan Media UiTM, Nurul Aisyah Abdul Rahman, lantikan menteri berportfolio penuh bagi Kementerian Agama itu sangat signifikan dan pertama kali dalam sejarah pentadbiran negara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Naim. Ini satu signal yang kuat diberikan, dizahirkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu isu-isu Islam tidak akan diketepikan dan beliau tidak akan berkompromi soal ini apabila adanya satu portfolio ataupun kementerian penuh ini. Kerana apa? Kerana sebelum ini kita lihat tidak ada satu portfolio penuh. Sebelum ini sejarahnya perihal agama Islam itu diletakkan di bawah jurisdiction, di bawah pentadbiran Perdana Menteri, di bawah Kementerian Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Jadi ini kali pertama. Baik. Dan lantikan yang diberikan ini lantikan bukan orang politik, juga satu signal baharu yang selama ini diaspirasikan oleh Perdana Menteri, iaitu reformasi institusi itu sendiri. Tambah beliau, pengalaman luas Menteri Agama Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar dalam Undang-Undang Syariah Negara khususnya sangat menepati Kabinet Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar merupakan bekas Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah. Beliau dilantik sebagai senator bagi menyambung tugas bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Pengecilan saiz jemaah menteri disambut baik rakyat dengan harapan kerajaan tersebut boleh berfungsi secara inklusif dan berintegriti. Ia juga selaras amanat Perdana Menteri yang mahu perbelanjaan mentadbir negara dijimatkan. Ya, kita ikuti laporan pasukan sahih berimbang SB melalui wartawan Mohan Cinasami memperincikan saiz Kabinet Kerajaan Perpaduan. ...28 menteri dilantik dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum ini, jemaah Kabinet pernah disertai 35 menteri dan 33 timbalan ketika kepimpinan Perdana Menteri ke-6. Ketika pentadbiran Perdana Menteri ke-8 dan 9 pula, 32 menteri dan 38 timbalan dilantik. Jumlah Kabinet yang paling hampir dengan angka semasa adalah pada pentadbiran Perdana Menteri ke-7 dengan bilangan menteri seramai 27 orang dan timbalan 23 orang. Jadi kita boleh nampak direction ataupun hala tuju di mana kerajaan ingin membawa negara ini
ke mana. So dari segi itu dia beliau bukan saja bercakap dari segi bercakap sajalah, tetapi dia menunjukkan action plan dia adalah okey, kita kurangkan ini, kita kurangkan ini, kita kurangkan ini. Masih ada lagi, tetapi dari segi simbol dia memang nampak cantiklah, di mana Perdana Menteri sendiri menunjukkan yang kita perlu berjimat cermat. Sama juga dengan kalau kita buat bisnes ataupun kewangan, ekonomi, keluarga, kita bukannya bermegah-megah dengan berapa yang kita belanjakan, berapa yang kita allocatekan, tetapi berapa banyak yang kita boleh simpan. Penjimatan hasil jemaah kabinet lebih kecil boleh digunakan untuk menampung perbelanjaan lain yang mampu memanfaatkan rakyat dan negara. Saya rasa dengan penjimatan yang begitu banyak, kita boleh lebihkan integriti ataupun kerja ke program-program lain pada masyarakat. Jadi masyarakat akan lebih dapat manfaat daripada penjimatan kos yang begitu besar dalam menteri-menteri kabinet ini. Jadi dengan itu saya rasa masyarakat akan dapat lebih insentif yang lebih bagus dan lebih baik lagi lah dalam masa yang akan datang. Bagi penalisis politik Mujibu Abdul Muiz, jumlah anggota kabinet tidak menggambarkan kredibiliti sesebuah kerajaan. Sebaliknya, ia bergantung kepada kebolehan dan kecekapan anggota kabinet berkenaan. Kabinet yang kecil ini adalah satu kabinet yang kuat kerana ia datang bukan daripada jumlahnya yang ramai tetapi daripada kebolehan dan kecekapan menteri-menteri yang dilantik dan sudah tentulah juga daripada kepimpinan bermatlamat Perdana Menteri, di mana mereka ini akan membentuk satu sinergi yang memastikan kepakaran dan kebolehan mereka dalam portfolio masing-masing mampu untuk melancarkan pentadbiran jentera kerajaan. Jumlah kabinet yang sederhana dan berfungsi dengan baik merupakan struktur pentadbiran yang ideal. Pengurangan saiz Kabinet Kerajaan Perpaduan adalah selaras dengan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha mengurangkan tahap perbelanjaan negara. Malah perkara ini juga disambut baik oleh rakyat dengan harapan kabinet yang baru dibentuk ini adalah kabinet yang terbaik dalam menguruskan hal ehwal negara termasuk isu berkaitan dengan kebajikan rakyat. Malah pengecilan saiz kabinet kerajaan perpaduan ini juga diharapkan mampu meningkatkan integriti selain melicinkan proses pentadbiran kerajaan dan juga negara. Muhajir Asami, RTM. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI meletakkan 3 keutamaan bagi mengembalikan keyakinan pelabur-pelabur asing. Menterinya, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia juga sebagai persediaan mendepani ekonomi global yang dijangka perlahan pada tahun hadapan. Jelas beliau, keutamaan pertama adalah untuk memastikan perdagangan kekal sebagai pemacu pertumbuhan utama yang teguh untuk mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara. Kedua, negara perlu memulihkan keyakinan pelabur dan meningkatkan pelaburan langsung asing FDI yang telah lama menjadi pembina utama daya tahan ekonomi dan juga menjadi antara sumber tukaran mata wang asing terbesar negara. Dan ketiga, negara perlu memastikan penggubalan dan pelaksanaan mana-mana perjanjian perdagangan dua hala maupun pelbagai hala akan memberi nilai dan kelebihan yang padu kepada peserta domestik di dalam rantaian bekalan Malaysia, terutamanya bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Tengku Zafrul berkata dengan manfaat pengalaman di Kementerian Keuangan dalam sektor korporat, beliau akan pastikan MITI terus menjadi pemacu dalam menjadikan Malaysia sebagai destinasi pilihan pelabur serta antara negara yang kekal berdaya saing global dari segi perdagangan. Beliau juga akan mencadangkan beberapa perkara melalui bajet 2023 yang bakal dibentangkan semula. Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim akan memberi fokus kepada isu banjir, guna tenaga, perubahan iklim dan penjagaan alam sekitar. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad memberi keutamaan kepada isu-isu keperluan rakyat. Jelas beliau, 4 isu utama berkenaan menjadi keutamaan agar dapat memantapkan kesiapsiagaan. Nik Nazmi berkata, esok beliau akan mendengar taklimat daripada pengurusan tertinggi dan mempertimbangkan
mempertimbangkan keutamaan yang perlu dilakukan oleh kementeriannya. Mesyuarat Kabinet Khas juga akan diadakan bagi mendapatkan panduan daripada Perdana Menteri. Kerajaan Sarawak mencadangkan agar peruntukan yang bakal diberi Kerajaan Persekutuan kepada negeri dapat diletakkan dalam satu tabung amanah atau trust fund. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan di Ibu Negara pada Sabtu. Perdana Menteri telah bersetuju pada prinsipnya supaya pembangunan di Sarawak yang mempunyai dana daripada Semenanjung akan dilihat semula, kerana saya telah mencadangkan ditubuhkan trust fund, bermakna kalau Sarawak mempunyai 4 bilion pembangunan daripada kerajaan pusat, maka 4 bilion itu akan diletakkan di bawah satu trust fund di Sarawak. Dan juga pelaksanaannya kalau boleh ditentukan di Sarawak di bawah Kementerian Keuangan Malaysia. Rangka kerja bagi tabung itu kelak akan ditentukan oleh satu jawatan kuasa. Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS menzahirkan penghargaan atas pelantikan 5 menteri daripada GPS sekaligus menunjukkan keyakinan untuk membawa kemajuan di bawah Kerajaan Perpaduan. Pulau Tioman masih memerlukan penambahbaikan infrastruktur seiring statusnya sebagai salah satu destinasi pelancongan di Pahang. Kemudahan asas terutama JT di 7 perkampungan di pulau berkenaan antara yang perlu diberi tumpuan. Penduduk setempat berharap agar segala perancangan pembangunan dapat direalisasikan khususnya oleh wakil rakyat baru nanti. Kita menyambut dengan baik betul lah. Dengan mengharap sangat. Kenapa tu? Sebab memang kita tak ada JT kargo. Bila tu susah sekarang ni? Memang susah. Kalau dah ada yang untuk khas untuk kargo, maknanya nanti? Semua mudah. Semua mudah, kerja laju kan? Kerja laju semua mudah. Bukan JT kargo ni bukan untuk satu kampung je. Kampung Juara pun sama juga. Pakai kargo, JT kargo. Memang kalau boleh lah. Memang kita nak terpaksa kalau boleh. Hari ni besok dah siap dah. Kalau boleh. Tapi kita bersabar lah. Tapi dah pun lama dah kita bersabar. Betul. Tapi kita kena tetap macam ni je lah. Macam biasa. Teruskan macam biasa lah. Harapan saya ialah sebagai penduduk tempatan mengharap dan mengalu-alukan lah kan supaya benda ni dilaksanakan lah. Sebab apa tu? Manfaatnya lah. Manfaatnya salah satu pelancongan lah. Keperluan utama bang. Keperluan utama. Memang dari segala sudut. Kalau tak ada JT ni, benda ni akan membebankan masyarakat. Susahnya kita orang nak naik ke perahu tu, nak berjalan. Kalau ada ni, alhamdulillah lah kan. Keselamatan lebih terjamin. Betul. Cantik. Pulau Tioman dilengkapi kemudahan seperti jalan raya yang menghubungkan Kampung Tekek dan Kampung Juara, lapangan terbang serta taman laut. Football unites the world. Paixão and peace. And enjoy. El fútbol une a todos. Tip keselamatan banjir. Dengar maklumat terkini banjir dari media.
Bersedia untuk pindah dengan beg keselamatan. Segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarahkan. Berpindah awal sebelum banjir lebih teruk. Ikut laluan ditentukan. Laluan singkat mungkin terhalang. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Jangan biarkan kanak-kanak bermain air banjir. Jangan berenang atau berjalan melalui air yang deras. Jalan dalam air menggunakan kayu untuk periksa kedalaman air. Jangan sentuh peralatan elektrik, kabel atau wayar. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita teruskan dengan perkembangan ekonomi. Penganalisis ekonomi mencadangkan beberapa penambahbaikan dalam bajet 2023 yang akan dibentang kelak. Antara fokus utama termasuk isu kos sara hidup, meningkatkan pendapatan rakyat selain usaha menggalakkan pelaburan. Perkemaskan masalah ekonomi negara, terutamanya dari segi kenaikan kos sara hidup dan berbagai lagi. Justru belanjawan kali ini pasti difokuskan kepada bagaimana untuk mengawal kadar inflasi, bagaimana meningkatkan pendapatan rakyat, ya, dan bagaimana membantu rakyat dari setiap golongan maupun daripada terutama sekali daripada golongan B40, M40 maupun golongan T20. Bagi menangani cabaran kos sara hidup, bantuan pendapatan asas boleh disalurkan kepada golongan memerlukan selain menambah baik sistem perlindungan sosial. Nilai pendapatan kepada mereka yang betul-betul memerlukan secara yang berterusan dan berkala. Itu yang pertama. Yang kedua, reformasi keseluruhan dalam aspek perlindungan sosial kita. Tiba masanya kerajaan mengambil kira kalau kita nak betul-betul address isu kos sara hidup ini, dari segi sistem pensyen kita perlu ada reformasi. Bukannya kita nak kurangkan, tetapi kita nak luaskan lagi sistem pensyen kita ini supaya dia dapat dinikmati bukan sahaja oleh penjawat awam tetapi juga daripada sektor swasta. Aspek pembangunan infrastruktur juga perlu diberi perhatian bagi menarik lebih banyak kemasukan pelabur selain mewujudkan peluang pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Baik, perdagangan dua hala antara Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE dianggarkan mencecah lebih $7 bilion Amerika Syarikat menjelang akhir tahun ini. Ia dilihat sebagai peningkatan luar biasa berbanding $5.4 bilion Amerika Syarikat yang dicatat tahun lepas. Menurut kenyataan yang memetik Duta UAE ke Malaysia, Khalid Ghanim Al-Ghaith, penyumbang tertinggi kepada peningkatan itu ialah sektor petrokimia, barang kemas, mesin dan peralatan elektrik. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis sambutan Hari Kebangsaan ke-51 UAE yang diadakan di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pelantikan sebagai Perdana Menteri baharu dan berharap dapat mempertingkatkan lagi hubungan dua hala yang kukuh antara UAE dan Malaysia. Kedua-dua negara telah menjalin hubungan dua hala sejak awal tahun 1970. Selain itu, pembukaan misi diplomatik Malaysia di Abu Dhabi pada 1983 dan kedutaan UAE di Kuala Lumpur pada tahun 1995. Dua aspek utama boleh diperhalusi berkaitan pelaksanaan perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Polisi dan Hal Ehwal Ekonomi Malaysia, PIS, Dr. Zokri Idris, ia meliputi aspek undang-undang dan hasil dapatan daripada kajian analisis kos faedah CBA. Saya berpandangan bahawa CPTPP ini perlu diberikan lebih perhatian dan lebih perbincangan oleh pihak-pihak yang berwajib. Khususnya kita ingin melihat status
pindaan 19 jumlah pindaan undang-undang yang harus dilakukan untuk kita meratifikasi CPTPP. Kita tidak mengetahui apakah status keseluruhan jumlah pindaan ini, adakah ia sudah dilakukan ataupun tergantung dan sebagainya. Jelasnya dapatan terbaru daripada CBA terutama manfaat dan kos yang diperoleh negara menerusi CPTPP juga perlu diperjelas agar tidak timbul sebarang isu kelak. Malaysia meratifikasi perjanjian perdagangan bebas itu susulan penyerahan surat cara ratifikasi oleh kerajaan kepada New Zealand yang merupakan depositari bagi CPTPP pada 30 September 2022. Baik, rangka kerja pelaksanaan tanggungjawab pengeluar lanjutan EPR sisa pepejal kini sedang dibangunkan di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang kini dikenali sebagai Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Ia mampu mengurangkan impak negatif amalan sistem pengurusan sisa pepejal berasaskan model konvensional ekonomi linear yang kini masih digunakan negara. Malah EPR sisa pepejal bakal mengurangkan kos pengurusan bahan tersebut. Menurut Pengerusi SW Corp Datuk Rizalman Mokhtar, EPR sisa pepejal dibangunkan untuk mengenakan tanggungjawab kepada pengeluar bagi produk dihasilkan sehingga peringkat pasca pengguna. EPR adalah pendekatan dasar yang meletakkan tanggungjawab kepada pengeluar untuk merawat dan melupuskan produk yang telah digunakan sama ada melalui tindakan kendiri atau sumber kewangan. Ia turut mendorong pengeluar mengeluarkan sisa di punca dan menggalakkan pengeluar produk mesra alam. Bagi memastikan pembangunan rangka kerja EPR menyeluruh bagi sisa pejal, KPKT telah menandatangani memorandum persefahaman dengan Malaysia Recycling Alliance Berhad ataupun MARIA untuk melaksanakan projek perintis EPR di Pulau Langkawi. Projek perintis ini bermula dari Jun 2022 dan akan berakhir sehingga Ogos 2023. Pemilihan Pulau Langkawi adalah berikutan kedudukan geografinya sebagai sebuah pulau yang akan memudahkan aspek pemantauan rantaian nilai suatu produk daripada pengedaran sehinggalah kepada pasca pengguna. Beliau bercakap kepada media pada Majlis Malam Apresiasi Keluarga 3R sempena Hari Kitar Semula Kebangsaan 2022 di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin, Pauh. Menyentuh pembudayaan 3R ketika ini, kadar kitar semula kebangsaan pada tahun 2022 meningkat kepada 33.17% berbanding sasaran ditetapkan iaitu 32.5% dengan jumlah barangan kitar semula mencecah 4.626 juta tan. Ia selari sasaran kadar kitar semula yang ditetapkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Bersempena majlis ini juga, pelbagai anugerah disampaikan antaranya ialah agensi terbaik World Cleanup Day di mana Majlis Bandaraya Kuantan memenangi kategori agensi kerajaan manakala bagi kategori institusi pendidikan tinggi dimenangi Politeknik Tuanku Said Sirajuddin.
Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk informasi cuaca yang terkini. Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perkapalan Samui, Tioman, Kondor, Reef North, termasuklah di kawasan perairan negeri Kelantan dan juga Terengganu. Dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter. Ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti melibatkan perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Baiklah, kita balik kepada paparan imej satelit bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan keadaan kelompok awan tebal dan juga awan aktif dilihat lebih tertumpu di negeri-negeri di semenanjung Malaysia berbanding di negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan hujan serta ribut petir yang sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia ini dijangkakan boleh berlarutan sekurang-kurangnya sehingga ke tengah malam nanti, kecuali di negeri-negeri pantai barat melibatkan negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor dijangkakan keadaan hujan mampu untuk berlarutan sekurang-kurangnya sehingga ke awal pagi nanti. Manakala hujan yang sedang berlaku di negeri Sarawak melibatkan bahagian Miri dan juga bahagian barat negeri Sarawak ini dijangkakan boleh beransur reda dalam tempoh masa 2 hingga ke 3 jam sahaja lagi. Manakala hujan yang sedang berlaku di bahagian Tawau negeri Sabah ini pula dijangkakan boleh beransur reda tidak lama lagi. Menjelang pada esok pagi pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan hujan serta ribut petir akan lebih tertumpu di bahagian perairan negeri Pantai Timur melibatkan negeri Terengganu dan juga Kelantan, juga melibatkan perairan negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di negeri Sarawak pula, keadaan hujan serta ribut petir dijangkakan untuk berlaku di bahagian pesisir pantai bahagian Kuching, juga di bahagian Miri. Manakala di negeri Sabah dijangkakan tiada hujan pada esok pagi. Baiklah, sekian dahulu laporan cuaca pada malam ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian melaporkan, Khairatun-Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Baik, seterusnya untuk pemasukan kita bersama dengan Azri. Silakan Azri. Laluan Malaysia ke final hoki Piala Negara-Negara terhenti. Argentina Belanda teruskan kemarahan. Terima kasih Jian dan Faris. Assalamualaikum dan salam suka untuk semua. Kejohanan hoki Piala Negara-Negara. Ireland menyekat kemarahan skuad negara untuk beraksi di pentas final selepas mencatat kemenangan 3-0 pada peringkat seperakhir di Afrika Selatan semalam.
Selepas terikat tanpa jaringan pada suku pertama dan kedua, gawang skuad negara akhirnya bolos pada suku ketiga menerusi jaringan Padang Benjamin Walker pada minit ke-40. Skuad negara kemudian terus ketinggalan selepas Jeremy Duncan meledak gol kedua Ireland menerusi jaringan Padang selang 2 minit kemudian. Duncan sekali lagi menjadi pemusnah buat Malaysia apabila menambah gol ketiga Ireland pada minit ke-51 juga menerusi jaringan Padang. Kedudukan itu kekal sehingga tamat permainan sekaligus meranapkan impian Speedy Tigers beraksi di pentas final dalam kejohanan yang kali pertama diperkenalkan oleh FIH itu. Bagaimanapun, cabaran skuad kendalian A. Arus Sevaraj itu masih belum berakhir apabila turun menentang Korea Selatan pada perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat malam ini. Manakala Ireland pula akan bertemu tuan rumah Afrika Selatan di perlawanan akhir. Jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menamatkan kempen Liga Juara-Juara Trek UCI TCL di tangga ke-8 bagi kategori peceluk lelaki keseluruhan. Menurut laman web rasmi kejohanan, Datuk Azizul Hasni yang digelar The Pocket Rocket Man meraih 60 mata selepas 5 pusingan TCL berlangsung. Atlet kelahiran Dungun itu terlepas peluang beraksi pada peringkat separuh akhir selepas sekadar di tempat kedua dalam pusingan pertama. Hanya pemenang daripada 6 pusingan saringan berbeza mara ke peringkat separuh akhir acara itu. Dalam pusingan akhir di London, Datuk Azizul Hasni juga gagal dalam misi untuk sekurang-kurangnya meraih podium selepas menamatkan perlumbaan di tempat kelima dalam acara kegemarannya Kirin. Pelumba Australia Matthew Richardson dinobatkan juara dengan 183 mata mengatasi pencabar utamanya Harry Leverson daripada Belanda dengan jurang 2 mata. Kejohanan TCL bermula di Mallorca, Sepanyol bulan lepas dan pelumba perlu meraih mata dalam 5 pusingan. Beralih pula ke sukan rugby, Putrajaya melakar sejarah tersendiri apabila meraih gelaran sulung kejohanan rugby Piala Agong 2022. Mereka mendudukan juara bertahan Terengganu 18 berbalas 15 pada perlawanan akhir di Stadium Rugby Pengkalan Udara Subang semalam. Putrajaya yang mendominasi perlawanan saat minit pertama mendahului Terengganu 6-0 menerusi tendangan penalti Simone Tuvanavu Bulai pada minit ke-14 dan ke-25 sebelum menutup babak pertama dengan keputusan 13-5. Babak kedua menyaksikan Terengganu cuba mengasak kubu Putrajaya dan berjaya merapatkan jurang 13-12 menerusi try Nur Alif Iqmal Nur Hisham disusuli convention Muhammad Faris Piat pada minit ke-48. Pasukan dari Pantai Timur itu kemudian menambah mata menerusi penalti Muhammad Faris selang 6 minit kemudian untuk meletakkan pasukannya di depan 15-13. Tersentak dengan situasi itu, Putrajaya terus menekan Terengganu dan membuahkan hasil apabila try daripada Badrul Mukti pada minit ke-71 meletakkan mereka kembali di depan 18-15. Kedudukan itu kekal sehingga tamat permainan sekaligus mengesahkan kejuaraan buat skuad kendalian bekas pemain All Black Brad Mika tersebut. Dalam pada itu, jurulatih pasukan Putrajaya Brad Mika mengakui bangga dengan aksi anak buahnya yang berjaya mencapai misi menjulang gelaran Piala Agong edisi ke-38 ini. Menurut Mika, berdepan dengan penyerang juara Terengganu di pentas final bukan sesuatu yang mudah, namun barisan pemainnya tidak putus asa walaupun ketinggalan pada babak pertama. I think for us, for second half, we just wanted to sort of play down the net in. We knew that we put them under pressure in the lineup and we frustrated them there. But it was all about territory and trying to force some mistakes in their half. Sementara itu, tonggak Putrajaya K. Dinishwaran atau lebih dikenali sebagai Dugro menganggap kemenangan ini amat bermakna buat dirinya selepas kali terakhir mencapai kejuaraan pada edisi 2008 bersama Kedah. I'm so happy. Saya baru balik Malaysia dari hujung bulan 6 dan I never thought I can bond with a team in Malaysia like how I bond with Putrajaya, because from the kitman, sponsors and management, president, players, they all work towards one goal. So we all had like a one mindset that we want to be the champion of this tournament. Yang di-Pertuan Muda Terengganu, Tengku Muhammad Ismail Sultan Mizan Zainal Abidin yang berkenan hadir menyaksikan perlawanan tersebut turut menyampaikan hadiah kepada pemain pasukan Putrajaya dan Terengganu. Terdahulu Polis Diraja Malaysia muncul pasukan ketiga terbaik kejohanan selepas menanti pace 35 berbalas 34 ke atas Angkatan Tentera Malaysia dalam penentuan tempat ketiga dan keempat.
Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam terus menunjukkan penguasaan apabila merangkul kejuaraan Piala Subangsih Liga Bola Sepak IPT musim 2022-2023. Skuad Young Lions selaku juara bertahan menewaskan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM 2-1. Kejuaraan tersebut terpaksa dibatalkan ekoran penularan wabak COVID-19 pada edisi 2020 dan 2021. UPNM yang juga juara Piala Menteri Pengajian Tinggi 2022 mendahului perlawanan pada babak pertama menerusi jaringan Anthony Warren pada minit ke-20. Sebaik babak kedua bersambung, kedua-dua pasukan saling berbalas serangan dan akhirnya UiTM berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Muhammad Mirza Malik pada minit ke-53. Muhammad Zarif Nazhan muncul viral UiTM apabila meledak gol kemenangan pasukan itu pada minit ke-66. Usaha UPNM untuk bangkit selepas itu tidak berhasil dan kedudukan 2-1 kekal hingga tamat permainan. Saingan LBSIPT musim 2022-2023 yang bermula semalam membabitkan 14 pasukan Division 1, 14 pasukan Division 2 dan 11 pasukan Division 3. Perkembangan Piala Dunia FIFA 2022, Lionel Messi berada di landasan tepat dalam misi menjulang trofi Piala Dunia pertama dalam kerjanya. Bintang PSG itu meledak gol pada perlawanan ke-1000 dalam kerjanya untuk membantu Argentina menang 2-1 ke atas Australia di peringkat 16 pasukan terbaik awal pagi tadi. Dia menewaskan penjaga gol Australia Matt Ryan. Julian Alvarez kemudian menggandakan kelebihan Argentina di babak kedua selepas Ryan sekali lagi melakukan ranking ke-38 dunia itu berpeluang menyamakan kedudukan, namun peluang tersebut gagal disempurnakan sekali. Sementara itu dalam sidang media selepas perlawanan, Messi yang juga kapten pasukan menyatakan kegembiraannya selepas Argentina berjaya melepasi rehat yang pendek. Para pemain berhasil melunaskan tugas mereka. No, bueno, mucha felicidad, ¿no? Por haber cumplido un objetivo más, por haber dado un pasito más hacia el objetivo. La verdad que fue un partido muy duro, muy físico, el cual sabíamos que iba a ser así. Nosotros veníamos de jugar hace muy poquito y no tuvimos mucho tiempo de descanso. La verdad que estábamos preocupados por eso, porque sabíamos que iba a ser un partido muy físico, que ellos son muy fuertes en ese sentido también. Y nada, por suerte nos encontramos con el gol, que pudimos ponernos en ventaja, controlamos el partido con el 2-0 mucho más y después nos terminamos complicando con el gol ese que llega al final y sufriendo un poquito, pero bueno, este es el Mundial, todos los partidos son así de difíciles y lo importante es que se ganó. Lewat malam ini pula akan berlangsungnya pertemuan Poland dan juara bertahan Perancis di Stadium Al-Tumama. Menjelang perlawanan tersebut, Ketua Jurulatih Poland, Czesław Michniewicz, terus mempertahankan corak bertahan permainan pasukannya. Poland dikritik kerana menggunakan taktikal yang dilihat terlalu bertahan sehingga menyebabkan perlawanan menjadi hambar dan tidak menarik. Namun Michniewicz secara sinis berkata, corak permainan itu nyata berhasil buat pasukannya. Ci, co nie grali w defensywie, już siedzą w domu i mundial oglądają przed telewizorem, także to żaden zarzut w stosunku do nas. Obraliśmy taką strategię na wyjście z grupy, ale już z tej grupy wyszliśmy i teraz chcemy zagrać zupełnie inaczej. Taki mamy plan. Zobaczymy, co życie przyniesie, co boisko pokaże i na pewno cieszymy się bardzo, że zagramy z aktualnym mistrzem świata, bo to jest nagroda dla wszystkich nas, którzy tutaj jesteśmy. Tambah beliau berdepan pasukan pilihan yang juga juara bertahan sememangnya cabaran berat buat mereka. Namun ia bukan alasan untuk para pemainnya memberi laluan mudah dan akan memberikan segala-galanya di atas padang. Masih lagi cerita mengenai Piala Dunia FIFA 2022. Brazil terus menerima tekanan dalam misi untuk mendakap trofi ke-6 kejohanan bola sepak paling diidamkan di dunia itu. Ini berikutan penyerangnya Gabriel Jesus dan pemain pertahanan Alex Telles terpaksa direhatkan untuk baki saingan kerana kecederaan. Menurut kenyataan Persatuan Bola Sepak Brazil, kedua-duanya mengalami kecederaan lutut selepas aksi terakhir kumpulan menentang Kamerun. Selepas menjalani pemeriksaan, Jesus dan Telles disahkan perlukan masa
yang panjang untuk pulih sepenuhnya. Berita buruk itu sudah pasti merisaukan jurulatih Tite yang masih menunggu perkembangan keadaan Neymar yang masih belum pulih daripada kecederaan buku lali. Brazil juga berdepan krisis kecederaan melibatkan dua lagi pemain pertahanan iaitu Danilo dan Alexandro. Brazil akan bertemu Korea Selatan di peringkat suku akhir 6 Disember ini. Edisi Sukan 4 Disember 2022 berakhir di sini. Saya Nazif Amin Syukri kembali semula bersama Faris dan Dia. Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Kenapa perlu bayar kalau anda boleh saksikan secara percuma? Towards Ronaldo! Davies arriving! Plenty in there, and in it goes! Swirls it in for Mbappe! Senegal, and they have! Vinicius Junior finds a bundled in! Richarlison, Brazil! Richard all the way in! Messi's heading on! Sorakan kemeriahan ini bersama kami di RTM, penyiar berlesen Piala Dunia FIFA Qatar 2022. Baik, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, dunia semakin hampir menamatkan fasa darurat pandemik COVID-19. Namun memberi amaran bahawa Omicron masih lagi berleluasa di seluruh dunia dan terus menyebabkan jumlah kematian yang ketara. Saksikan rangkuman berita luar negara. Omicron terbukti lebih mudah tersebar berbanding varian Delta dan terus menyebabkan kematian berikutan kepesatan penularan. Statistik WHO menunjukkan jumlah kematian mingguan yang dilaporkan kepada pertubuhan itu sudah berkurangan sedikit sejak 5 minggu lalu. Lebih 8,500 individu terkorban akibat wabak berkenaan pada minggu lepas. WHO menganggarkan sekurang-kurangnya 90% penduduk dunia kini mempunyai beberapa tahap imuniti terhadap virus tersebut. Tentera Udara Israel mendakwa melakukan serangan udara semalaman ke atas lokasi pergerakan Islam Hamas di semenanjung Gaza. Serangan itu berlaku ketika salah satu puak bersenjata yang besar di Gaza, iaitu Jihad Islam, mengancam untuk bertindak balas selepas tentera Israel membunuh dua pemimpinnya di Bandar Jenin dekat tebing barat Khamis lalu. Menurut sumber perubatan Palestin, serangan itu tidak menyebabkan kecederaan. Berisikan Amerika Syarikat menjangkakan peperangan di Ukraine akan kembali memuncak menjelang musim bunga. Kemungkinan tersebut akan berlaku walaupun situasi terkini menunjukkan pertempuran kedua-dua pihak semakin reda. Jangkaan itu dibincangkan dalam Forum Pertahanan Nasional Reagan di California. Antara lain yang dibincangkan, protes besar-besaran di China terhadap peraturan dan sekatan berkaitan COVID-19. ke-15 dipentaskan dalam persembahan komedi Relaxlah Malaysia yang menyentuh isu politik, sosial dan ekonomi yang melanda negara. Pelawak Haris Iskandar sebagai pengemudi dan tunjang utama persembahan di ZEP Kuala Lumpur itu memaklumkan rakyat Malaysia perlukan hiburan santai bagi melupakan segala masalah selepas ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19. So kita menggambarkan satu show yang agak luar biasa, iaitu kita jarang dapat berada di pentas at the same time on the same stage in the same show. Dan juga oleh kerana ia ada ujung tahun ni, then just after the election, apa yang akan membezakan is that you will hear all the freshest jokes, the newest jokes, mungkin mengenai keputusan PRU15. Akhirnya teka-teki foto perkahwinan penyanyi Nabila Razali dengan MKK Klik terjawab selepas penyanyi itu mengesahkan ia hanyalah momen dalam video muzik single terbarunya Aku Terluka yang merupakan kesinambungan lagu peluang kedua.
sikit, idea ni datang daripada orang-orang yang menonton MV peluang kedua juga. Sebab ramai yang tanya tau. Dia cakap, MK tu pergi mana? Kenapa sedih last scene tu kan dekat peluang kedua tu? So kita orang macam tak cukup jawapan ke? Cerita tu, adakah cerita itu tergantung? So Abang Ash semua fikir kan. Kita orang rasa macam I think kita kita perlu bagi jawapan pengakhiran untuk semua orang yang tertanya-tanya ni. Atas faktor populariti dan perjuangan yang kekal bertahan dalam industri muzik nasyid lebih 2 dekad, Yayasan Warisan Johor memilih kumpulan Rabbani dalam konsert 25 tahun Simfoni Kesyukuran Rabbani yang bakal berlangsung di Stadium Tertutup Majlis Bandaraya Pasir Gudang pada 30 Disember ini. Arrangement muzik semua sedang berjalan dah hampir sebulan dah, sebab kami akan menyanyikan 25 buah lagu. Lebih 25 buah lagu. Ada lagu yang biasa kita nyanyi, ada lagu yang memang dah lama tak nyanyi. Bertemakan seram, Insomniac tampil dengan single terbaru berjudul Igawan Malam. Insomniac yang sinonim dengan rentak balada ingin menunjukkan sisi berbeza mereka. It's exciting, it's fun sebab I think dari dulu pun kita orang memang minat lagu-lagu macam ni. So kita orang dari dulu pun plan nak keluarkan lagu macam ni. Tapi initially pada time kita nak start tu, kita memang plan lah nak try buat lagu-lagu Melayu sendu semua. So sekarang kita rasa ada ruang untuk eksperimen lagi kan, cuba benda-benda baru. Insomniac juga akan muncul dengan album mini mengandungi 6 buah lagu yang dijangka keluar awal tahun hadapan. Masih mengekalkan elemen komedi, cinta dan sedikit aksi, pengarah filem Deddyku Gangster Ismail Bob Hashim mempunyai alasan tersendiri untuk mengekalkan genre tersebut dalam karyanya. Masih boleh terima oleh masyarakat. Of course, benda yang kita dah buat, orang suka. So, kita maintain lah. Of course, bukanlah 100% kita ambil. Tapi genre tu tetap kena ada. Itu abang rasa dengan keadaan sekarang ni, kita tahu nak membuatkan orang suka suatu cerita, pada saya sendiri kena ada elemen komedi. Kena ada elemen komedi, ada action sikit. Filem tersebut turut menampilkan barisan pelakon yang tidak kurang hebatnya. Watak tu saya pernah lakukan masa saya muda-muda dulu. Macam contohnya macam dalam cerita X-Ray. Jadi dan watak-watak tu saya selalu sangat lakon masa saya waktu saya muda dulu. Tapi apabila saya memenangi pelakon lelaki terbaik pada FFM 25 tu, saya dah kurang mendapat tawaran seperti macam ni. Jadi saya nak berterima kasihlah pada DIU Pictures kerana mereka mengingati saya dan juga scriptwriter cerita ni AP. Dia tahu kebilahan saya untuk membuat watak komedi juga. Untuk berada di tengah-tengah antara lelaki-lelaki hebat-hebat dalam Malaysia ni, dengan cerita Deddyku Gangster yang penuh dengan mesej yang tersembunyi, yang tersirat dalam cerita ni, itu yang membuatkan Erin terima watak ni. Konsert Senandung Malam Anjuran Neptunes Presents menggegarkan panggung ZEP Kuala Lumpur yang dihadiri lebih 3,000 penonton Rabu lalu. Gabungan persembahan bertenaga daripada Perit Hujan dan Efek Rumah Kaca mengubat kembali kerinduan peminat di Malaysia. Setelah kami main barang lagi, tiba-tiba teman-teman masih antusias untuk membeli tiketnya buat nonton. Itu sebuah priceless appreciation sih buat kita, apalagi dalam setengah jam doang gitu ya. Ya, semoga penampilan kami bisa memuaskan fans, teman-teman pendengar musik Efek Rumah Kaca di Malaysia. Kita bisa bernyanyi bareng, melepas kerinduan yang lama terpendam 12 tahun. Dan mungkin banyak juga yang memang belum pernah menyaksikan Efek Rumah Kaca sebelumnya ya, karena memang kami waktu itu main di tempat yang tidak besar juga gitu, sehingga banyak yang mungkin ini pertama kali juga, sehingga ya semoga tawaran tampilan musik kami mengena gitu. Kemeriahan konsert Senandung Malam menutup tirai B-Diva. Informasi hiburan kami sajikan bukan keterlaluan. Saya Caca Yatim. Assalamualaikum. Bye.
Seorang lelaki tidak menyangka terjumpa mangsa hampir lemas di lautan. Dan mangsa itu bukanlah manusia, sebaliknya haiwan yang berjaya diselamatkan. Saksikan paparannya dalam segmen Hashtag. Video pendek memaparkan seorang kelasi menyelamatkan seekor burung hantu yang hampir lemas di laut menarik perhatian netizen. Terdahulu, burung tersebut ditemukan terapung dan terumbang-ambing di pukul air laut sebelum berjaya diselamatkan. Kelasi tersebut dilihat menggunakan bakul yang diikat pada tali dalam operasi menyelamatkan haiwan berkenaan. Burung hantu itu memberi tindak balas baik apabila dibersihkan. Seorang wanita menerima pujian apabila menghadiahkan buah ciku hasil tanamannya kepada jiran tanpa mengira bangsa. Menurut Ita, ia merupakan cara untuk dia memberikan sedekah walaupun bukan dalam bentuk wang ringgit. Ita dan suaminya tidak pernah mengenakan bayaran kepada jiran-jirannya, sebaliknya menganggap ia adalah kemurahan hatinya sebagai saham akhirat. Warga emas ini layak digelar hero derma darah kerana telah melakukan usaha itu secara konsisten sejak tahun 1988. Lam Kian Seng, 70 tahun, melakukan pendermaan darah kali ke-356 dan terakhir bagi dirinya bersama Pusat Darah Negara. Untuk berbuat demikian, dia sentiasa mementingkan penjagaan kesihatan bagi memastikan dia layak dan kekal sihat untuk menderma darah. Selain itu, Kian Seng juga merupakan penderma apheresis sejak tahun 2000 sehingga kini. Pendermaan darah terakhir lelaki itu disambut meriah sebagai penghargaan atas amalan baik yang dilakukan tanpa mengharap balasan. Saudara, berita perdana edisi 4 Disember 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sains sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM dengan itu. Assalamualaikum. Salam hormat, kita jumpa lagi.